Nama kumpulan kami adalah G1K21 Ujang. Nama saya Li Huini dan nombor ID saya adalah 01992004. Jabatan saya dalam kumpulan adalah Ketua Kumpulan. Kami dari UOW Malaysia KDU Penang University College. Pembentangan ini adalah bagi memenuhi kerja khusus MPU 3123 Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Tajuk pembentangan ini adalah tentang kebaikan nilai swadhyaya dalam pembentukan sistem nilai masyarakat Malaysia. Swadhyaya adalah istilah Sanskrit yang bermaksud belajar sendiri dan terutama pembacaan Veda dan teks suci lain. Ia juga konsep yang lebih luas dengan beberapa makna. Di berbagai sekolah agama Hindu, swadhyaya adalah niyama yang bermaksud introspeksi dan belajar tentang diri. Istilah swadhyaya mempunyai makna lain. Dalam Shruti, ia merujuk kepada praktik sejarah membaca Veda untuk memastikannya dihafal dan disampaikan dengan setia tanpa menulis dari mulut ke mulut kepada generasi berikutnya. Di berbagai sekolah agama Hindu, khususnya yoga, swadhyaya juga merupakan niyama tingkah laku yang baik sebagai kebajikan. Itu bermaksud kajian tentang diri, refleksi diri, introspeksi, pemerhatian terhadap diri. McNeil menerjemahkannya sebagai belajar sendiri atau pendidikan diri rohani. Taittiriya Upanishad bagaimanapun menambahkan dalam ayat 1.9.1 bahawa bersama dengan keutamaan proses pembelajaran swadhyaya, seseorang harus mengajar dan berkongsi prawacana apa yang dipelajari seseorang. Swadhyaya disebutkan sebagai salah satu kebaikan di Bhagavad Gita 16.1. Swadhyaya disebut kedua kalinya dalam Bhagavad Gita ayat 17.15 sebagai komponen disiplin ucapan seseorang yang menyatakan ayat itu. Ucapkan kata-kata yang benar, baik, bermanfaat dan mengangkat mereka yang mendengarnya. Seterusnya, saya akan menghantar kepada rakan sepasukan saya. Nama saya Julian Limsini dan nombor ID saya adalah 02054990. Saya adalah setiausaha dalam kumpulan ini. Kebaikan pertama nilai swadhyaya dalam pembentukan sistem nilai masyarakat Malaysia adalah swadhyaya sebagai nyaman. Satu bentuk swadhyaya adalah meditasi mantra, di mana suatu bunyi tertentu dengan mana dibacakan untuk mengukuhkan pemikiran ke adil. Pendekatan ini boleh membantu menarik minda dari kecenderungan keluar dan menenangkannya. Ini dapat berupa muzik, pujian, atau buku inspirasi yang boleh membantu orang menjadi lebih fokus dalam sesuatu dan jadi lebih baik. Ia dipraktikannya sebagai proses revisi diri. Oleh itu, setiap aktiviti yang memupuk kesedaran revisi diri boleh dianggap sebagai swadhyaya. Kerana setiap orang mempunyai kecenderungan yang berbeza, oleh itu ada mungkin tertarik untuk menulis dan ada yang akan belajar tentang diri mereka sendiri. Selain itu, ada yang menyukai muzik, jadi mereka dapat belajar tentang diri mereka sendiri melalui menguasai alat muzik tersebut. Ada orang akan mengenali diri sendiri, mengenali tingkah laku, motivasi, rancangan, dan aspek tersembunyi mereka melalui meditasi. Di samping itu, dalam persekitaran yang berbeza, orang berfikir dengan baik, menilai kedudukan mereka dalam ada mereka yang perlu diubah atau tak perlu diubah. Tidak kira apa bentuk kajian diri ini, selagi ada mempunyai niat untuk memahami diri anda melaluinya dan mahu belajar melalui proses ini. Oleh itu,
Hampir semua aktiviti pun boleh menjadi peluang yang baik untuk mengenali diri sendiri. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Joshua. Saya EJK kumpulan ini, nama saya Joshua Wong dan nombor ID saya adalah 02003006. Kebaikan kedua nilai swadhyaya dalam pembentukan sistem nilai masyarakat Malaysia adalah swadhyaya sebagai amalan sejarah. Dengan ini, kita sebagai rakyat Malaysia dapat mempelajari pemulihan veda seseorang sebagai alat untuk menghafal. Swadhyaya mempunyai makna yang unik bagi para sarjana veda sebagai alat utama untuk pemeliharaan lisan veda dalam bentuk asalnya selama ribuan tahun. Ketika digunakan sebagai bagian formal dari pembelajaran tulisan suci, swadhyaya melibatkan pembacaan tulisan suci berulang kali untuk tujuan menguasai mantra dengan sebutan yang tepat. Dalam kesusasteraan kuno, Upanishad menekankan kepentingan utama swadhyaya dalam usaha mencapai realiti, menahan diri, ketabahan, ketenangan, dan ketenteraman dalam hubungan dengan orang lain, seperti keluarga, tetamu, dan semua ritual. Ia juga menampakkan tentang kebaikannya, yaitu seseorang mesti mengajar dan berkongsi apa yang dipelajari oleh seseorang. Dengan ajaran yang didapati dalam nilai swadhyaya, masyarakat Malaysia boleh mempelajari nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupannya. Sebagai contoh, rakyat akan mengamalkan nilai saling memahami dan saling membantu antara satu sama lain. Amalan tersebut akan membantu supaya mengatasi kesalahan masa lalu seseorang dan segala rasa bersalah. Oleh itu, masyarakat Malaysia dapat memperoleh kehidupan yang aman dan damai. Itu sahaja yang saya akan menyampaikan pada hari ini. Seterusnya saya akan menghantar kepada Jane untuk mempersembahkan kesimpulannya. Nama saya ialah Wisinti. Nombor ID saya ialah 0054339. Jawatan saya dari kumpulan ini ialah penolong ketua kumpulan. Sebagai kesimpulan, berdasarkan pembincangan di atas, dapat disimpulkan bahawa nilai swadhyaya sebenarnya mampu memberi kesan atas penyerapan nilai dalam proses pembentukan mengukur pemikiran seseorang. Ini dapat dilihat berdasarkan contoh yang disebut oleh ahli kumpulan lain. Peruntuhan amalan nilai swadhyaya secara kerangkaian ini telah diperkatakan umum memadamkan sebagai isu aktif sejak pandemik COVID-19. Hal ini menunjukkan bahawa sudah terdapatnya kesedaran dalam masyarakat untuk berusaha mengenali punca-punca dan kelemahan yang berlaku dalam institusi masyarakat hari ini yang menyumbang pada isu yang sedang berlaku seperti isu membunuh diri, penghayatan swadhyaya oleh masyarakat teruskan dan itu akan diamalkan bagi meningkatkan pemikiran serta mempelajari pemulihan veda seseorang. Setiap pihak memainkan peranan yang penting dalam pembangunan nilai swadhyaya. Hasil dari keprihatinan terhadap penanaman nilai swadhyaya akan memberi kesan yang penting di dalam pembentukan pemikiran pokok. Ketiadanya pengayaan nilai swadhyaya dalam masyarakat menyebabkan perilaku mereka menjurus ke arah negatif.
saya hanya sampai di sini saja. Terima kasih.